Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam hormat diucapkan kepada anda semua. Saya nak mulakan terlebih dahulu dengan serangkap pantun. Mukadimahnya di Istana Negeri, pengakhirannya bakal di sini. Hamba bersedia setia menanti di Istana Negara, sejarah terpatri. Dan salam sejahtera juga diucapkan kepada para penonton beriman yang masih lagi terus kekal setia bersama kami menerusi saluran TV1. Dan kali ini kita berada di Istana Negara Jalan Duta Kuala Lumpur bersama-sama saya Hani Hamid di lokasi yang kelima, iaitu lokasi yang terakhir bagi istiadat keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15. Dan kita bawakan juga kepada anda pada apa yang bakal kita soroti bersama menerusi satu acara yang pelbagai juga di sini, iaitu mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas sempena istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 dan timbalan yang di Pertuan Agong diikuti dengan pengisytiharan memegang jawatan oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15. Dan untuk makluman, seawal pukul 8.30 pagi sebenarnya, Div-Div kehormat sudah pun berada di lokasi yang terdiri daripada kerabat-kerabat bergelar, ahli jemaah menteri, menteri-menteri besar, ketua menteri dan div-div kenamaan. Dengan anggaran lebih kurangnya adalah 600 orang tetamu yang hadir di Bailarung Seri menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 bersama-sama duli-duli yang maha mulia, raja-raja diiringi oleh tuan-tuan yang terutama yang di Pertuan Negeri berangkat masuk seketika nanti dan bersemayam di Bailarung Seri. Dan untuk maklumannya, seketika tadi sebenarnya telah pun tiba adalah Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri dan kemudiannya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah disambut di anjung utama dan kemudian dipersilakan ke bilik Seri Maharaja. Dan begitu juga diawali sebentar tadi dengan senarai keberangkatan ke mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas, iaitu yang pertama diawali oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor yang juga merupakan pengerusi bagi mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas. Dan untuk makluman, baru saja tiba rombongan yang dibawa dari dataran Parlimen terus ke Istana Negara dan telah pun kita lihat tadi merupakan Sahibul Samahah Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri Mufti Wilayah Persekutuan. Dan begitu juga dengan div-div kenamaan yang lain yang sudah pun mula berada di Bailarung Seri yang akan menjadi saksi istiadat yang pelbagai juga seperti mana yang Hani maklumkan di awal tadi, iaitu yang pertama ialah mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas yang bakal dipengerusikan oleh Sultan Selangor dan sempena dengan istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 dan timbalan yang di Pertuan Agong. Ini kedudukan di sebelah luar menghadap anjung utama pada ketika ini, mana sedang menanti keberangkatan tiba Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15. Kawalan kehormat membuat formasi memberi isyarat bahawasanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 akan berangkat bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Baik, itu sedikit gambarannya yang boleh kita berikan kepada anda untuk waktu ini, apa yang berlaku di sekitar Bailarung Seri dan juga di Istana Negara Jalan Duta ini. Dan kalau kita boleh kongsi juga mana seketika nanti pada ketika ini mana Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berada di bilik Seri Maharaja dan juga di bilik Seri Maharaja pada keberangkatan duli-duli Yang Maha Mulia Tuanku
berada di sana pada ketika ini dan sementara juga menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 dan pegawai istiadat sudah pun mengumumkan sebentar tadi untuk Dewan Kehormat bersiap siaga menantikan acara rasmi yang akan dimulakan bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Baik, kita nak kongsikan juga mana seketika tadi juga telah dimulakan, Hani dah sebutkan, mana Sultan Selangor memulakan keberangkatan kehadiran ke mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas dan disusuli dengan keberangkatan yang di-Pertua Negeri Melaka, Tuan Yang Terutama Tun Datuk Seri Utama Muhammad Khalil bin Yaakob, dan kemudiannya ialah Wakil Sultan Negeri Kedah Darul Aman Yang Teramat Mulia Datuk Seri Diraja Tan Sri Tengku Salihuddin Ibni Almarhum Sultan Badli Shah Tengku Temenggung Kedah. Dan bagi susulan yang seterusnya bagi senarai keberangkatan adalah Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamlalail, dan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah Sultan Terengganu. Menteri Besar Selangor adat yang akan memastikan kelancaran dan juga adat tertibnya dijaga bagi istiadat diraja. Dan untuk makluman, semuanya hari ini memakai pakaian rasmi jawatan. Bagi lelaki, pakaian rasmi jawatan number 1 dress, pakaian kebangsaan rasmi berwarna hitam, beristiadat lengkap iaitu baju Melayu hitam cekak musang berbutang 5, seluar hitam, bersamping luar songket hitam berbenang emas, berbengkong, bertanjak dengan keris tersusup di pinggang kiri bagi div Melayu, dan lounge suit gelap bersongkok div bukan Melayu bagi yang tidak mempunyai pakaian istiadat. Okey, jadi anda melihat inilah merupakan pakaian istiadat yang Hani sebutkan. Dan bagi wanita pula, pakaian rasmi jawatan number 1 dress, baju kurung atau kebaya labuh berselindang serta pakaiannya sopan dan bersesuaian. Pakaian-pakaian ini lengkap dengan pemakaian darjah kebesaran, bintang dan pingat. Inilah juga yang disebut sebagai Hari Kalung. Sementara kita menantikan ketibaan dan juga keberangkatan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15, boleh juga saya kongsikan, tadi telah pun kita bawakan antara keberangkatan Duli Yang Maha Mulia Tuanku, dan setelah Sultan Terengganu berangkat, disusuli pula dengan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurullah Paduka Seri Sultan Perak Darul Rizwan, dan kemudiannya disusuli oleh Yang Maha Mulia Dr. Tengku Muhammad Faiz Petra Ibni Sultan Ismail Petra Tengku Mahkota Kelantan, dan Pemangku Raja Pahang ke bawah Duli Yang Teramat Mulia Tengku Abdullah Al-Haj Ibni Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Tengku Mahkota Pahang. Ini dia div-div jemputan yang turut bersama-sama di Balurung Seri bagi mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas sempena istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan yang di-Pertuan Agong, diikuti dengan pengisytiharan memegang jawatan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15. Dan kita ingin bawakan juga kepada anda bahawasanya kalau kita mengimbas kembali pada tanggal 14 Oktober yang lalu, pada ketika mesyuarat Majlis Raja-Raja kali yang ke-243 khas, bagi memilih yang tak ada boleh standby di belakang tu je kan, tak ada tak ada pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hadirin sekalian dipersilakan untuk mengambil tempat duduk masing-masing. Terima kasih.
Habis mau ni. Pegawai Istiadat telah pun mengumumkan bagi Dave kenamaan yang terdiri daripada kerabat-kerabat bergelar, ahli jemaah menteri, menteri-menteri besar, ketua menteri dan Dave kenamaan untuk mendapatkan tempat duduk masing-masing kerana isyarat telah pun diberikan bahawasanya Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 bakal berangkat ke Anjung Utama Istana Negara Jalan Duta pada bila-bila masa sahaja daripada sekarang. Dan kita kongsikan juga, ni dia Menteri Pertahanan Yang Berhormat Datuk Seri Syamuddin bin Tun Hussein serta Menteri Perdagangan Antarabangsa Industri Yang Berhormat Datuk Seri Mustafa bin Mohamed serta barisan jemaah menteri yang lain. Ini adalah ruangan bagi para jemaah menteri di kedudukan yang tepat bagi menantikan keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 bersama-sama duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, diiringi oleh tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Kebayoran Seri. Kalau kita boleh mengimbas sedikit sejarah, saya ingin menyambung sedikit apa yang Hani kongsikan berkenaan dengan apa yang telah berlaku pada 14 Oktober yang lalu pada ketika mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-243 khas bagi memilih yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan yang di-Pertuan Agong yang dipengerusikan oleh Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Putra Jamila Lail. Usai Majlis Raja-Raja dalam mesyuarat khas tersebut akhirnya bersetuju mengisytiharkan Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 sebagai yang di-Pertuan Agong yang baru berkuat kuasa pada 13 Disember 2016 iaitu pada hari ini untuk tempoh 5 tahun. Baginda juga menggantikan Duli Yang Maha Mulia Sultan Kedah Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah yang telah pun tamat tempoh 5 tahun pemerintahan sebagai yang di-Pertuan Agong ke-14 secara rasminya semalam 12 Disember 2016 dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah dipilih menjadi timbalan yang di-Pertuan Agong untuk tempoh yang sama. Dan sumpah jawatan bagi yang di-Pertuan Agong dan timbalan yang di-Pertuan Agong ini mengikut Perlembagaan Malaysia Perkara 37-1 yang di-Pertuan Agong hendaklah sebelum menjalankan tugas-tugasnya mengangkat dan menandatangani suatu sumpah jawatan. Dan kita akan kongsikan informasinya lebih lanjut seketika nanti sewaktu istiadat berlangsung. Tapi walau bagaimanapun, ini merupakan satu permulaan mana pengisytiharan itu akan berlaku dan juga mana istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan di-Pertuan Agong akan dizahirkan pada hari ini dan disusuli pula dengan tempoh beberapa bulan lagi untuk istiadat pertabalan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15. Baik, jika kita melihat berdasarkan kepada sistem penggiliran yang ditetapkan oleh Majlis Raja-Raja Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 berada pada giliran sebagai yang di-Pertuan Agong ke-15 dan terdapat beberapa faktor sebenarnya yang dipertimbangkan oleh Majlis Raja-Raja menerusi undi rahsia bagi menentukan pengganti seterusnya seperti Baginda dilantik berkenan untuk menjadi yang di-Pertuan Agong dan tidak mengalami kelemahan
kelemahan ataupun ketidakupayaan mental. Selain itu, baginda yang dilantik adalah merupakan raja yang berada pada kedudukan teratas, mendapat sokongan sekurang-kurangnya 5 raja lain, bukan raja yang telah memegang jawatan yang di Pertuan Agong selama 2 penggal berturut-turut. Dan mengikut kebiasaan, sebelum proses pemilihan berlangsung, penyimpan mohor besar raja-raja terlebih dahulu akan menanyakan raja yang seterusnya dalam senarai giliran mengenai kesediaannya untuk dipilih sebagai yang di Pertuan Agong. 9 raja berkenaan kemudian akan membuat undi rahsia, dan sekiranya raja dalam senarai itu mendapat 5 undian, baginda dengan rasminya dipilih sebagai yang di Pertuan Agong yang seterusnya. Proses yang sama juga diulangi untuk memilih timbalan yang di Pertuan Agong yang akan memangku jawatan yang di Pertuan Agong semasa ketiadaan baginda di dalam negara atau kerana keuzuran. Baik, bercerita juga berkenaan dengan lokasi kita yang kelima, lokasi yang terakhir bagi istiadat keberangkatan tiba Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, mana Istana Negara ini adalah tempat bersemayam rasmi bagi Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong terletak di Jalan Duta Kuala Lumpur dan merupakan mercu tanda bagi sistem pemerintahan raja berperlembagaan di Malaysia. Pentadbiran Istana Negara di Jalan Duta ini telah pun mula beroperasi sepenuhnya sewaktu pemerintahan yang di-Pertuan Agong ke-13. Baik, telah pun berangkat tiba di anjung utama Istana Negara. Ke bawah dulu Yang Maha Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5. Satu perkara yang cukup istimewa dan unik yang telah pun Hani kongsikan sedikit tadi, boleh menyambung sedikit mana pentadbiran Istana Negara Jalan Duta ini telah pun bermula beroperasi sepenuhnya semasa tempoh pemerintahan Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-13 Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah, iaitu pada 11 November 2011. Itu merupakan satu istiadat yang pertama dilangsungkan di Istana Negara Jalan Duta Kuala Lumpur ini, dan satu istiadat menaikkan bendera peribadi Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong telah diadakan pula pada 15 November 2011 sebagai simbolik bahawasanya Istana Negara Jalan Duta ini telah secara rasminya menjadi Istana Negara di Malaysia. Singgah sana yang menjadi tempat bersemayam Seri Paduka Baginda di Balurung Seri Istana Negara Jalan Duta ini telah pun menjadi saksi pelbagai istiadat yang berlangsung sejak tahun 2011. Jadi kalau kita boleh melihat sedikit ukirannya, mana menonjolkan ukiran tradisional Melayu serta tulisan khat 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Ukiran berkenaan dihasilkan oleh beberapa pengukir terkenal dari Terengganu dan Kelantan yang diakui sejak zaman berzaman mempunyai hasil kerja bermutu tinggi. Selain keunikan segi ukiran, lukisan dan juga hiasan dalaman yang dihasilkan dengan tangan sepenuhnya, keistimewaan lain yang terdapat pada Istana Negara ini adalah suasana alam semula jadi di sekelilingnya. Itu antara sedikitlah sebab kita tahu bahawasanya untuk sesuatu istiadat diraja itu dilangsungkan di Istana Negara Jalan Duta untuk beberapa kali setahun, dan antaranya dibuat secara langsung seperti ini, dan ini salah satunya. Dan meskipun dimulakan pada sewaktu pemerintahan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-13 dan kini ke-15, dan berlaku dalam tempoh saat lebih daripada 5 tahun, dan ini merupakan satu detik yang cukup bermakna pastinya, dan kita sebagai rakyat Malaysia
perlu dan juga wajar menghayati institusi diraja dan bagaimana sesuatu istiadat itu dijalankan. Dan pada hari ini kita bakal sama-sama menjadi saksi bagi sebuah lagi istiadat yang boleh kita katakan beberapa acara dalam satu, iaitu mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas sempena istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 dan Timbalan yang di-Pertuan Agong, dan kemudian disusuli pula dengan pengisytiharan memegang jawatan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15. Dan untuk maklumannya, sementara diberi kenamaan kerabat-kerabat bergelar berada di Balai Rong Seri, Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 diiringi ke bilik Seri Maharaja oleh Datuk Paduka Maharaja Lela, yang kemudiannya akan dipersilakan ke Balai Rong Seri seketika saja nanti. Dan inilah detik waktu yang kita sama-sama nantikan. Ketiganya, pegawai istiadat telah pun mengumumkan pada waktu ini keberangkatan masuk ke Balai Rong Seri telah pun dimulakan dan akan disusuli dengan ketibaan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri serta Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia. Ini dia, dipersilakan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi pada ketika ini dalam laluannya dalam perjalanannya ke Balai Rong Seri. Ini juga memberi isyarat bahawasanya seketika nanti Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga akan mengambil tempat di Balai Rong Seri. Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, hadirin dipersilakan berdiri. Kembali juga mengimbas pada mesyuarat yang ke-243 yang lalu yang berlangsung pada 14 Oktober, merupakan penerusan tradisi Raja Berperlembagaan di Malaysia yang beroperasi di sisi Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Mana perlembagaan semenjak tahun 1957. Mana pemilihan Sultan Perak Tuanku Raja Nazrin sebagai timbalan yang di-Pertuan Agong juga adalah sedemikian. Konsep Hadirin dan dipersilakan institusi Raja Berperlembagaan diwujudkan melalui Syur Suruhanjaya Rit sebelum Merdeka 1957 dan seterusnya melalui Persekutuan Malaysia pada tahun 1963, mana konsep Raja Berperlembagaan ini membawa pengertian bahawa setiap orang raja yang dipilih dan dimahkotakan sebagai Yang di-Pertuan Agong itu hendaklah menjalankan tugas dirajanya mengikut Undang-Undang Perlembagaan Persekutuan dan Negeri yang berkenaan. Terpenting dalam konsep itu ialah Raja menjalankan pemerintahan negara mengikut nasihat Kabinet atau Perdana Menteri. Ini berdasarkan perkara 40, kecuali beberapa perkara yang dihaskan seperti budi bicara melantik Perdana Menteri, berkenan atau tidak berkenan membubarkan Parlimen, pengadaan mesyuarat Majlis Raja-Raja, berkaitan kedudukan, keistimewaan dan kedaulatan diraja atau berkaitan hal ehwal adat istiadat Melayu dan agama Islam. Pada waktu ini, seperti yang dapat anda saksikan, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak Perdana Menteri Malaysia bakal mengambil tempat di Balai Rong Seri.
Hadirin dipersilakan duduk. Baik, tadi telah pun kita lihat di mana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun mengambil tempat di Balai Lorong Seri, mana memberi isyarat dan juga tanda bahawasanya Seri Paduka yang di-Pertuan Agong ke-15 bersama-sama duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja diiringi oleh tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri akan berangkat masuk dan bersemayam di Balai Lorong Seri dan laluannya dari Bilik Seri Maharaja. Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pengangkutan dan juga kita boleh lihat kedudukan menteri-menteri kabinet berada sebaris dan bersama-sama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Semuanya saling bersiap siaga dan pastinya para penonton yang berada di rumah pada ketika ini turut sama ingin melihat satu istiadat yang cukup bersejarah ini dan dapat kita saksikan pada ketika ini duli yang ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 berjalan sama dengan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja diiringi oleh tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri berangkat masuk dan bersemayam di Balai Lorong Seri seketika nanti. Pada duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor, Raja yang mempengerusikan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas ini berangkat masuk beriringan dengan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15. Pakaian istiadat negeri inilah yang tidak boleh kita nafikan bahawasanya institusi diraja negara kita mengumumkan keberangkatan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 bersama-sama duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja diiringi oleh tuan-tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri ke Balai Lorong Seri bersama-sama duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja, tuan-tuan yang terutama yang di-Pertua Negeri akan melangkah dan berangkat masuk ke pintu Balai Lorong Seri. Sultan Selangor mengerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas duli Yang Maha Mulia Sultan Sharifuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Dan di belakang Sultan Selangor, ke bawah duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqu Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah. Dan berada di belakang Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 adalah duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamulail Raja Perlis yang merupakan pengerusi bagi mesyuarat yang ke-243 yang lalu. Dan di belakangnya saya sebutkan juga duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Mafrullah Paduka Sri Sultan Perak Darul Rizwan. Dan di sebelahnya yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus Tuanku Mukhris Ibni Almarhum Tuanku Munawir. Pada ketika ini berangkat mendapatkan kedudukan masing-masing bagi menjalankan mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas sempena istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan oleh Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan yang di-Pertuan Agong.
berada di kiri dan juga kanan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Di sebelah kanannya Sultan Selangor selaku pengerusi dan di sebelah kirinya ialah Raja Perlis Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Said Putra Jamrul Lail. Baik, pada ketika ini dapat kita lihat menghadap Duli Yang Maha Mulia Datuk Seri Said Daniel bin Said Ahmad, Penyimpan Mahor Besar Raja yang mengerusikan mesyuarat. Patik memohon tidak perkenan tuanku untuk memulakan mesyuarat khas Majlis Raja-Raja kali ke-244 dibilang dari Majlis Mesyuarat yang pertama yang diadakan pada 18 Februari 1948. Ampun tuanku, mulai dari tarikh tersebut, Majlis Raja-Raja telah memperaturkan bahawa setiap persidangan Majlis Raja-Raja hendaklah didamping dan digandingi oleh penasihat-penasihat rasmi tuanku, iaitu Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri, sebagaimana yang diperuntukkan dan dipindah oleh perlembagaan pada tahun 57 dan 1963. Ampun tuanku, bagi merakamkan peristiwa bersejarah pagi ini, patik menyembah maklumkan bahawa kesemua baginda raja-raja dan tuan-tuan yang terutama hadir, kecuali patik telah menerima warqatul ikhlas wa tuhfatul ahyar daripada baginda Sultan Pahang, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibn Almarhum Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Muazzam Shah, menamakan anak-anak baginda Tengku Mahkota Pahang berangkat sebagai pemangku Raja Pahang. Demikian juga patik telah menyambut warkah peristiharaan yang teramat mulia Tengku Mahkota Kelantan berangkat sebagai pemangku Raja Negeri Kelantan Darul Naim. Baginda Sultan Johor telah mewasalkan kepada patik warkah menamakan bahawa Yang Amat Mulia Tengku Temenggung, anak-anak baginda Tengku Idris Iskandar berangkat sebagai wakil baginda. Demikian juga Al-Musta'in Billah Muhibbuddin Tuanku Al-Haj Abdul Halim Muazzam Shah Sultan Negeri Kedah Darul Aman mewakilkan kepada adinda baginda Tengku Datuk Seri Diraja Tan Sri Salahuddin Tengku Temenggung Kedah sebagai wakil baginda. Dan seterusnya, oleh sebab ketiadaan tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak, sebab beliau berada di luar negeri, mengikut Perlembagaan Negeri Sarawak, Tuan Speaker iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Asfia bin Awang Nasar berangkat sini sebagai pemangku yang di-Pertuan Negeri tuanku. Kesemua para penasihat rasmi tuanku, iaitu Menteri-Menteri Besar dan Ketua Menteri hadir, kecuali Ketua Menteri Sarawak yang diwakilkan oleh Datuk Amar Haji Abdul Rahman Johari bin Tun Abang Haji Openg tuanku. Patik mohon perkenan tuanku untuk meneruskan acara pada pagi ini tuanku. Ampun tuanku, mesyuarat khas ini diadakan untuk menepati kehendak perkara 37 pasal 1 dan 2 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa sebelum seseorang baginda yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja untuk menjawat tugas yang di-Pertuan Agong, baginda hendaklah melafazkan titah sumpah menerima jawatan seraya menurunkan tanda tangan di hadapan Majlis Raja-Raja dengan diakusaksikan oleh dua orang baginda yang dinamakan oleh Majlis Raja-Raja. Majlis Raja-Raja yang lalu yang diadakan 2 bulan sudah memilih ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda
Yang di-Pertuan Agong, iaitu Tuanku Sultan Muhammad Kelima, As-Sultan Kelantan Darul Naim sebagai Yang di-Pertuan Agong, dan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibn Marhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah sebagai Timbalan Yang di-Pertuan Agong. Kedua-dua baginda dikehendaki melafazkan sumpah menerima jawatan dan menurunkan tanda tangan di hadapan Majlis Raja-Raja dan diakusaksikan oleh dua orang baginda yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja 2 bulan yang lalu, iaitu ke bawah Duli Yang Maha Mulia Al-Wathiqul Billah Sultan Mizan Zainal Abidin Ibn Marhum Sultan Mahmud Al-Muqtafi Billah Sultan Negeri Terengganu Darul Iman, dan Duli Yang Maha Mulia Tuanku Said Sirajuddin Ibn Marhum Tuanku Said Putra Jamalul Lail Raja Negeri Perlis sebagai saksi-saksi tuanku, dengan kehadiran Ketua Hakim Negara Tun Arifin bin Zakaria. Tun Arifin bin Zakaria, sila bangun untuk diiktiraf. Kami, Sultan Muhammad Kelima, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan Wallahi wa billahi wa tallahi. Maka dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan dengan keadilnya pemerintahan bagi Malaysia dengan mengikut sebagaimana undang-undang dan perlembagaan yang telah disah dan dimasyhurkan dan yang akan disah dan dimasyhurkan di masa hadapan ini. Dan lagi kami berikrar mengaku dengan sesungguh dan dengan sebenarnya memelihara pada setiap masa agama Islam dan berdiri tetap di atas pemerintahan yang adil dan aman di dalam negeri.
Kami, Paduka Sri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, yang telah dilantik menjadi timbalan Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan melafazkan, Wallahi, wabillahi, watallahi. Dan dengan lafaz ini, berikrarlah kami dengan sesungguh dan dengan sebenarnya mengaku akan taat setia pada menjalankan tanggungan kami yang telah ditetapkan dan yang akan ditetapkan pada suatu masa ke suatu masa yang kehadapan ini oleh undang-undang dan perlembagaan negeri Malaysia. Ampun Tuanku, dengan izin Allah yang Maha Kudrati dan berkat daulat Tuanku jua, maka acara mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada pagi ini telah pun musta'id dilangsungkan Tuanku. Patik mohon titah perkenan Tuanku untuk menamatkan mesyuarat ini, dan seterusnya acara-acara berikut akan dilaksanakan oleh pegawai-pegawai Istana Negara Tuanku. Mohon titah Tuanku. Junjung kasih Tuanku. Allahu Akbar. Telah pun sama-sama kita saksikan, iaitu istiadat dan maksud mesyuarat Majlis Raja-Raja yang ke-244 khas sudah pun usai berlangsung dan ditangguhkan ke suatu masa yang akan ditetapkan kelak. Seraya telah memaklumkan juga Datuk Paduka Maharaja Lela akan melaksanakan tugas yang selanjutnya. Tugas telah pun diselesaikan oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Datuk Sri Said Daniel bin Said Ahmad, dan kini oleh Datuk Paduka Maharaja Lela Major General Datuk Wira Muhammad Tajri bin Alwi. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun, sembah patik pohon diampun. Patik pohon limpah perkenan ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Tuanku bagi patik memulakan istiadat menandatangani surat-surat pengisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Ampun Tuanku. Titah dijunjung.
Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 adalah dengan ini diisytiharkan istiadat menandatangani surat-surat pengisytiharan memegang jawatan oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 dan timbalan Yang di-Pertuan Agong disahirkan sekarang. Ampun Tuanku. Yang amat berhormat Perdana Menteri akan mengadap dan menyembahkan surat-surat perisytiharan memegang jawatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15 untuk ditandatangani oleh ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-15. Ampun Tuanku. Perisytiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bahasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 32 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar Yang di-Pertuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan beta dipilih memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh yang demikian, beta Sultan Muhammad ke-5 dengan ini mengisytiharkan bahawa beta pada hari ini telah memegang jawatan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikasar bulan Disember dalam tahun 2016. Perisytiharan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
bahawasanya adalah diperuntukkan oleh perkara 33 Perlembagaan Persekutuan bahawa hendaklah ada seorang timbalan ketua utama negara bagi persekutuan yang digelar timbalan yang Tuan Agong yang dipilih oleh Majlis Raja-Raja. Dan bahawasanya menurut peruntukan jadual ketiga kepada Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja telah mengisytiharkan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah dipilih memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Maka oleh demikian Beta Sultan Muhammad V dengan ini mengisytiharkan bahawa Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Nazrin Muizzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah pada hari ini telah memegang jawatan timbalan Yang di-Pertuan Agong dan telah mengangkat sumpah yang dikehendaki oleh perkara 37 Perlembagaan Persekutuan mengikut cara yang ditetapkan oleh perkara itu. Diperbuat di Istana Beta, Istana Negara di Ibu Negara Beta di Kuala Lumpur pada 13 hari bulan Disember dalam tahun 2016. Baik, telah pun selesai istiadat menandatangani surat-surat pengisytiharan memegang jawatan yang telah pun dilangsungkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang telah diapit oleh Datuk Paduka Maharaja Lela dan Ketua Pegawai Pentadbir Istana Negara serta penolong Datuk Paduka Maharaja Lela. Ampun Tuanku. Sahibus Samahah Datuk Dr. Zulkifli bin Muhammad Al-Bakri, Mufti Wilayah Persekutuan, akan menghadap untuk memimpin bacaan doa selamat. Ampun Tuanku. Istana Negara telah pun mengumumkan Sahibus Samahah Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri menghadap dan seterusnya memimpin bacaan doa selamat.